Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nama saya Muhammad Iwan Hakimin bin Mak Farid, pelajar daripada Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan, berumur 20 tahun, mengambil syu'bah dakwah, nombor metrik DT100638 2019. Pada video ini, saya akan menguraikan tentang bimbingan dan kaunseling. Bimbingan dan kaunseling ini adalah di bawah tajuk dakwah dan kaunseling di Malaysia, iaitu subjek yang saya mempelajarinya di Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan. Video ini adalah untuk assignment saya, iaitu untuk markah berterusan dalam subjek dakwah dan kaunseling di Malaysia. Dalam tajuk bimbingan dan kaunseling ini, kita mesti memahami 3 perkara asas terlebih dahulu. Ini supaya apabila kita sudah pun memahami 3 perkara asas ini, barulah kita dapat memahami lebih dalam tentang apa itu kaunseling. Jadi, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu 3 perkara asas ini. 3 perkara asas ini adalah nasihat, bimbingan dan kaunseling. Jadi kita mesti terlebih dahulu memahami 3 perkara ini. Jadi saya akan mengupas dahulu tentang apa itu nasihat. Baiklah, apa itu nasihat? Nasihat adalah strategi untuk kita menyelesaikan masalah orang lain tanpa memikirkan perasaan individu tersebut. Ia juga adalah cara mudah untuk kita mengelakkan diri kita daripada terjerumus dengan masalah tersebut. Mengikut Kamus Dewan 1994, nasihat ialah ajaran yang baik, petunjuk, peringatan atau menganjurkan kepada seseorang tentang pelbagai hal. Nasihat juga menyediakan klien dengan maklumat yang baru dan berguna. Ia juga mengajar kita cara untuk berfikir dan bagaimana untuk kita bertindak untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, saya menasihati kawan saya supaya tidak merokok, kerana merokok itu boleh membawa kepada kesihatan yang teruk dan ia juga adalah haram di sisi Islam. Apa itu bimbingan? Menurut Glading, bimbingan adalah suatu proses untuk membantu individu membuat suatu keputusan penting dalam kehidupannya. Di sini kita dapat merumuskan bahawa bimbingan adalah sesuatu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada pelajar-pelajar biasa ataupun kepada orang-orang biasa yang sedang mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan fizikal, mental, intelek, kerohanian dan kejiwaan. Bimbingan juga adalah satu proses yang mengakibatkan seseorang tersebut membentukkan sesuatu matlamat yang baru dan nilai hidup individu tersebut sehingga dia dapat mengambil tindakan yang wajar pada masa terkini ataupun pada masa yang akan datang. Yang terakhir pula, apa itu kaunseling? Kaunseling adalah sesuatu proses yang sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang telah dilaksanakan oleh kaunselor-kaunselor yang berdaftar mengikut kod etika masing-masing. Ia bertujuan supaya perubahan dan penyelesaian secara holistik dapat dilaksanakan pada klien dan klien tersebut dapat mengekalkan kemajuan tersebut dan penyelesaiannya sehingga akhir hujung hayat klien. Baiklah,
saya pun telah menghabiskan tentang maksud nasihat, bimbingan dan kaunseling. Jadi saya harap anda faham tentang ketiga-tiga maksud ini sebelum saya dah meneruskan ke poin yang seterusnya. Baiklah, poin yang seterusnya adalah apakah perbezaan antara bimbingan dan kaunseling? Okey, sebenarnya bimbingan dan kaunseling ada persamaan dan juga ada perbezaan. Jadi saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang perbezaan antara bimbingan dan kaunseling. Bimbingan dan kaunseling ini mempunyai dua perbezaan. Antaranya, saya akan buat perbandingan setiap perbezaan tersebut. Baiklah, yang pertama, bimbingan berlaku di mana-mana sahaja. Seperti contoh, saya hendak membimbing kawan saya di satu tempat, seperti di sekolah ke, di tempat main bola ke, ataupun di masjid ke. Jadi bimbingan ni berlaku di mana-mana sahaja, tidak kisah tempat ke, dia berada di mana-mana sahaja, luar negara ke. Kalau kita nak membimbing seseorang itu di mana-mana tempat pun boleh, dipersilakan. Tapi berbeza pula dengan kaunseling ni. Kaunseling ni dia ada satu bilik khas untuk menjalankan sesi kaunseling sahaja. Sebagai contoh, macam dekat sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun dekat universiti ke, ataupun di pejabat-pejabat agama. So untuk menjalankan sesi kaunseling, dia perlu berada di satu bilik yang khas. Dia tidak boleh berlaku di mana-mana saja. Kalau kita membuat sesi kaunseling di luar daripada bilik khas tersebut, maka dia bukanlah dinamakan sebagai sesi kaunseling, dia akan dinamakan sebagai bimbingan. Baiklah, untuk poin yang kedua adalah, perbezaannya adalah bimbingan ni semua orang boleh memberi bimbingan, tidak kira sesiapa pun. Kalau awak jurutera ke, awak doktor ke, atau awak polis ke, awak boleh memberi bimbingan kepada sesiapa sahaja yang awak hendak membimbing. Jadi berbeza pula dengan kaunseling. Kaunseling, untuk menjalani sesi kaunseling, hanya orang yang bertauliah sahaja boleh memberi kaunseling, ataupun orang yang telah menghadiri kursus B dan K sahaja. Jika anda bukan seorang yang ada tauliah daripada pihak universiti atau pihak yang sepatutnya memberi anda tauliah, anda tidak boleh memberi kaunseling. Berbeza pula dengan bimbingan yang semua orang boleh memberi bimbingan, tapi ada seorang yang telah mendapat tauliah saja yang boleh memberi kaunseling. Baiklah, kita terus kepada poin yang seterusnya, iaitu poin persamaan nasihat, bimbingan dan kaunseling. Terdapat 4 persamaan bimbingan dan kaunseling. Yang pertama, bimbingan dan kaunseling mempunyai tujuan untuk kebajikan. Jadi, setiap benda yang bermula dengan bimbingan dan kaunseling adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Yang kedua pula, banyak menggunakan teknik atau kaedah yang sama dan pendekatan yang sama. Yang ketiga pula, memberi klien peluang untuk memilih jalan penyelesaian yang sedia ada. Dan yang terakhir pula, membantu klien membuat keputusan yang bijak. Poin yang seterusnya adalah kaunseling menurut perspektif Islam. Dalam konteks kaunseling Islam, keputusan atau pemilihan klien hendaklah berlandaskan Al-Quran, hadis, sunnah Nabi dan ijma' ulama'. Ini kerana manusia yang bersifat lemah boleh membuat keputusan atau pilihan secara sendiri, tetapi dia tidak membuat keputusan dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam melakukan sesuatu, kita tidak boleh lupa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala ruk'uni astajib lakum, yang bermaksud, berdoalah kepadaku, maka nescaya aku akan memperkenankan doa permohonanmu. Baiklah, saya akan menerangkan poin terakhir saya di dalam video ini, iaitu hubungan kaunseling dengan dakwah.
Dalam konteks sejarah perkembangan dakwah Islamiah, meminta nasihat dan memberi nasihat adalah suatu perintah daripada Allah SWT kepada setiap individu Muslim. Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan agar setiap individu yang menghadapi suatu masalah yang tidak diketahuinya secara pasti mestilah merujuk kepada orang yang pakar mengenainya. Jadi saya akan ambil dalil daripada Al-Quran dan hadis untuk menguatkan saya punya hujah dalam hubungan kaunseling dengan dakwah. Jadi firman Allah SWT yang bermaksud, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang lelaki yang beri kami wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, dengan membawa keterangan iaitu mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ayat ini adalah berdasarkan daripada firman Allah dalam Al-Quran. Jadi saya akan ambil dari satu hadis, iaitu yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, apabila saudara kamu meminta nasihat daripada kamu, hendaklah kamu berikan nasihat kepadanya. Riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi sekian saja video daripada saya. Maaf jika terkurang daripada video ini, dan maaf jika saya ada terkasar bahasa atau tersalah konteks dalam video ini. Kalau ada kesalahan, boleh tegur saya. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.